أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نوينا تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله تعالى وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى والدعاء إلى الخير ابتغاء وجه الله تعالى ومرضاته وقربه وثوابه. يا فتاه يا عليم، يا فتاه يا عليم، يا فتاه يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, InsyaAllah kita akan sambung muzakarah kita pada hari ini dalam kitab Mukhtasar Latif, dan insyaAllah hari ini kita akan sambung bab yang baru, dan ini adalah salah satu maksud daripada maqasidut taharah, iaitu al-bab tayammum. Jadi tayammum ini adalah salah satu daripada maqasidut taharah arba'ah, yang mana yang kita tahu maqasid taharah ada 4. Yang pertama wuduk, yang kedua al-ghuslu, yang ketiga at-tayammum, dan yang keempat izalatun najasah. Jadi kita telah bicarakan dalam kitab ini 3 maqasid yang utama, dan ini adalah dikira maqasid yang terakhir dalam kitab ini, iaitu perkara yang berkaitan dengan tayammum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi syekhina fi daraini amin. Faslun fi tayammumi wa yajibu at-tayammumu 'anil hadathi asghar wal akbar indal ajzi 'an isti'malil ma'i bisababi faqdihi fi hadarin aw safarin walil marid. Wa idza kana fi badanihi jirahatun yadurru bihal ma' ghasala as-sahih wa tayammama 'anil jarih fil wajhi wal yadain wa yakunu tayammumu waqta ghuslil 'alil wa yajibu mashul jabirati bil ma' idza lam yumkin ikhrajuha. Faslun fi furudi tayammum. Baik, ini kita akan masuk bab yang terakhir dalam maqasidut taharah, dan ini adalah penghujung kitab taharah, bab tayammum. Kemudian selepas tayammum ini ada masalah haid dan nifas secara ringkas. Kemudian kita akan masuk dalam bab as-solah. Baik. Jadi tayammum ini ada beberapa perkara yang penting dalam bab tayammum, ahkam-ahkam berkaitan tayammum, sebab-sebab berkaitan tayammum, dan juga kaifiat bagaimana kita nak bertayammum. Jadi pada awal sekali, apakah itu tayammum? Jadi tayammum ini dari segi lughatan maknanya adalah al-qasdu. Okay, seperti yang disebut dalam syarah ini, syarih menuliskan wa tayammum lughatan al-qasdu. Okey, tayammamtukum lamma faqadat ulin nuha wa man lam yajid ma'an tayammama biturbi. Jadi tayammama ini bermaksud qasada yaqsidu. Okey, bermaksud ataupun menuju ke arah, ataupun bermakna al-qasdu lah. Okay, al-qasdu itu adalah makna dari segi lughah, Adapun tayammum dari segi syarak, okay, tayammum takrifnya dari segi syarak, isalu turab, okay, menyampaikan turab ilal wajhi wal yadaini ala wajhi makhsus biniyatin makhsusah. Jadi tayammum dari segi syarak adalah menyampaikan debu tanah ataupun pasir, turab lah, ke muka dan juga tangan. Jadi muka dan tangan adalah 2 anggota tayammum. Jadi anggota tayammum dari segi daripada takrif ini kita tahu bahawa anggota tayammum hanya ada 2 sahaja. Berbeza dengan wuduk. Okey, wuduk, anggota wuduk yang wajib ada 4, tapi anggota tayammum yang wajib ada 2, iaitu muka dan juga tangan. Ala wajhin makhsus, jadi menyapu dengan cara yang tertentu, biniyatin makhsusah, dengan niat yang tertentu. Jadi itu adalah takrif ringkas tentang makna tayammum. Dan tayammum ini adalah taharah badaliyah yang menggantikan wuduk, dan juga menggantikan al-ghusl. Jadi tayammum ini dia menggantikan 2 perkara. Yang pertama dia menggantikan wuduk, dan yang kedua dia menggantikan mandi wajib. Menggantikan mandi. Jadi dia adalah menggantikan 2 perkara, wuduk dan juga mandi. Baik.
Jadi pertama sekali musannif yushir ila asbab tayammum. Apakah sebab-sebab yang kita dibolehkan untuk bertayamum, atau kita dibolehkan menggunakan turab untuk menggantikan wuduk dengan air. Okay, apakah sebab-sebabnya? Ya, di sini musannif menyebutkan dua perkara, dua sebab yang dibolehkan kita untuk bertayamum. Taib. Wa yajibu tayammum 'anil hadatsil asghar wal akbar inda awalan al-'ajzi 'an isti'malil ma' bisababi faqdihi fi hadarin aw safarin walil marid. Okey, ini sebab yang kedua. Jadi sebab yang pertama al-'ajz bisababi faqdihi adami wujudil ma' ataupun faqdil ma', dan yang kedua lil marid disebabkan sakit. Jadi kedua-dua sebab ini sekira kita nak lihat dari segi umum, boleh kembali kepada satu sebab, iaitu al-ajzu. Dan kemudian kalau mau dipecahkan dua sebab ini kepada dua poin yang penting. Jadi yang pertama ajzu, yang pertama bisa bifaqdihi fi hadarin, dan ini adalah faqd hissi, iaitu merujuk kepada faqdul hissi, memang air tak ada di tempat itu, mafish air khalis. Okey, tidak ada air, faqdul ma' khalis, mafish maya untuk bertahara, berwuduk. Itu adalah sebab pertama, faqdul hissi. Yang kedua lil marid ini yushir ila faqdus syar'i. Al ma' mawjud walakin hunaka al man' min asy-syara'. Contohnya dia sakit, badan dia tidak boleh terkena air disebabkan ada penyakit-penyakit yang melarang, doktor melarang seseorang ini daripada menggunakan air. Okey, daripada menggunakan air. Ini dipanggil faqdu syar'i. Jadi kita boleh pecahkan dua sebab ini kepada poin yang umum, iaitu faqdul hissi dan juga faqdul syar'i. Di mana di sini pun disebutkan wal ajzu an isti'malil ma' imma hissi wa imma syar'i. Jadi al-ajzu an isti'mal, jadi sebab yang pertama ataupun sebab utama kita boleh tayamum adalah al-ajzu. Kita tidak boleh menggunakan air. Jadi tidak boleh menggunakan air ini boleh bagi pada dua, iaitu bisa babi faqdil hissi, ajzi hissi atau ajzi syar'i. Ajzu hissi ini adalah memang tidak ada air, hissi tak ada air, mafish maya khalis. Dan juga ajzu syar'i iaitu air ada tetapi kita tidak boleh menggunakan air tersebut, mungkin disebabkan marid, penyakit yang ada di badan kita, ataupun ada air tetapi di situ ada binatang yang membahayakan, harimau, singa dan sebagainya, sehingga kita tidak boleh pergi ke arah air itu kerana akan menyebabkan halakun nafsi. Jadi ini adalah dua sebab utama yang kita dibolehkan untuk tayamum. Baik, kita pergi ke sebab yang pertama, bisa bifaqdihi fi hadarin aw safar. Jadi di sini disebabkan tidak ada air ketika hadar dan juga ketika safar. Jadi perlu kita ketahui istilah hadar dan safar dalam bab tayamum ini bukanlah maksud hadar ataupun muqim ataupun safar, dua marhalah dan sebagainya. Okey, makna di bab tayamum hadar dan juga safar ini, wal hadar huwal makan allazi yaghlibu fihi wujudul ma', was safar huwal makan allazi la yaghlibu fihi wujudul ma'. Jadi al-murad ataupun maksud hadar dan juga safar dalam bab tayamum, hadar maksudnya adalah al-makan allazi fihi yaghlibu fihi wujudul ma', di mana tempat yang kebiasaannya ada air. Dan makna safar pula adalah al-makan allazi yaghlibu fihi faqdul ma', tempat yang mana kebiasaannya tiada air. Okey, kebanyakannya tiada air. Hakaza dhabituhu binisbati litayammum. Baik, jadi kita dah tahu makna hadar dan juga makna safar. Jadi makna hadar dalam bab tayamum adalah tempat yang kebiasaannya ada air, dan makna safar adalah tempat yang kebiasaannya tiada air. Jadi kedua-dua sebab ini membolehkan kita menggunakan tayamum untuk kita beribadat. Cuma masalahnya di sini, sekiranya tiada air, okey, sekiranya tiada air, kita yakin, okey, ada tiga mustawa ataupun tiga level untuk mencari air. Okey, sekiranya tempat itu memang yaghlibu fihi wujudul ma', okey, kebiasaannya ada air.
Jadi tiba-tiba dia ingin taharah ataupun dia ingin mandi, tiba air tiada. Maka sekiranya dia yakin, okey, tahap yang pertama sekiranya dia yakin tiada air. Okey, tayaqqana faqdul ma. Sekiranya dia yakin tiada air, okey, dia yakin tiada air, maka ketika itu dia boleh terus tayamum tanpa perlu mencari air. Okey, dia yakin tayaqqana faqdul ma. Okey, tak ada air. Dia yakin tiada air, maka sekiranya dia yakin di kawasan itu tiada air, maka dia boleh terus tayamum tanpa perlu talab, tanpa perlu mencari air. Kemudian darjat yang kedua, dia syak ataupun tawaham ataupun zon, duna martabat yakin tentang wujudnya air. Okay, dia cuma syak, dia rasa-rasa, tidak 100% yakin tidak ada air, tapi dia kemungkinan, okay, ada syak, ada waham, ada tawaham, ada zon, adanya air. Maka dia perlu cari fatish, okey, dan kemudian juga taraddad. Okey, dia perlu pusing di sekitar tempat dia, dan kemudian dia perlu taraddad di kawasan dia, dan perlu mencari pada kadar hadil ghaus. Okey, dia perlu tolak pada hadil ghaus, pada jarak lebih kurang hadil ghaus ini lebih kurang 150 meter keliling. Okey, 6 jihad dia perlu cari hadil ghaus, sebabnya dia ada zon, ada syak, dan tidak sampai martabat yakin tentang adanya air, maka dia perlu talab. Beza yang pertama tadi, dia yakin tidak ada air langsung, maka dia tak perlu talab, dia boleh terus tayamum mubasyarah. Tapi yang kedua ini dia ada zon, mungkin ada air, maka dia perlu cari sehingga hadul ghaus. Hadul ghaus berapa? Lebih kurang 150 meter. Okey, 6 penjuru. Okay, dia perlu carilah depan, belakang, kiri kanan ada hadul ghaus, kitaran jarak 150 meter. Kalau dah tak ada air, barulah dia boleh tayamum, boleh terus tayamum. Kemudian martabat yang ketiga, sekiranya dia yakin ada air. Okey, dia yakin ada air. Sebabnya kebiasaan tempat itu yaghlib fihi wujudul ma. Dia yakin ada air. Maka apa perlu dia buat? Dia perlu cari sehingga hadul qurb. Hadul qurb. Okey, yang tadi hadul ghaus 150 meter, yang ni hadul qurb. Okey, hadul qurb ni lebih kurang 4 km setengah. Okay, lebih kurang jaraknya 4 km setengah. Jadi dia perlu cari, dia perlu jalan, perlu mencarilah air. Okey, cari air sampai dia telah sampai hadul qurub. Okey, 4 km setengah. Sekiranya ada air, dia wajib gunakan air. Sekiranya tiada air, barulah dia pindah ke tayamum. Dia pindah kepada tayamum. Okey, ini adalah tentang masalah faqdu hissi. Okey, mafish maya hissiyan. Memang tidak ada air di kawasan itu. Kemudian masalah i'adah ataupun qada, adakah solat itu yasqutul qada ataupun la yasqutul qada, dialah bergantung pada tempat itu. Sekiranya tempatnya itu kebiasaannya ada air, maka solatnya tidak perlu dia qada. Tapi sekiranya tempatnya itu kebiasaannya tiada air, contohnya di padang pasir dan sebagainya lah, memang kebiasaan tiada air, maka dia solatnya itu tidak perlu qada. Okey, tidak perlu qada. Jadi dalam faqdu hissi ni, masalah qada solat ataupun i'adah solat ini dia tinggal kepada tempat. Sekiranya tempat itu hadar yaghlibu fi wujudul ma, maka dia perlu i'adah. Sekiranya tempatnya itu safar ai yaghlibu fihi faqdul ma, maka tidak perlu dia i'adah. Maksudnya solatnya itu yasqutul qada. Baik. Itu adalah masalah yang ataupun sebab yang pertama, sebab utama iaitu faqdul hissi, mafish maya. Baik. Kemudian yang kedua, musannif yushiru ila faqdu syara'. Maksudnya air ada, mawjud al-ma' amama 'aini. Tetapi kita tidak boleh menggunakan air disebabkan contohnya kita ada marad. Kita ada sakit yang menyebabkan, yang menghalang diri kita daripada menggunakan air. Dan halangan ini telah diberitahu oleh tabib yang siqah, yang adil, yang mengatakan bahawa kita tidak boleh menggunakan air di anggota badan kita, sama ada untuk mandi wajib, untuk mandi ataupun untuk berwudu. Baik. Walil marid ay yatayammam bisabil marad, wa hadha yusamma bil faqdi syar'i, wa huwa imkan istiqdamul ma', imkan istiqdamil ma', walakin wajada lisyakhsi uzrun jawwazallahu syari' bisababihi al-udul 'anil ma' ila turab rahmatan bihi. Baik. Kemudian masalah marid ini bukanlah contohnya apa-apa marid, apa-apa sakit dia tak nak guna air, boleh tayamum. Okey, contohnya satu orang itu demam, sejuk,
Okey, kemudian tidak ada air panas di rumah sebagainya, nak mandi ataupun nak berwuduk, tak nak guna air, nak pakai turab je. Sebab dia kata tanah banyak, pasir banyak. Tak nak mandilah, tak nak pakai air. Sebabnya demam, sejuk badan. Okey, tak boleh. Sebab ada dobit dalam marid ini yang membolehkan kita untuk bertayamum. Okey, wadabitul marad allazi yubih tayamum. Okey, marad allazi yubihu tayamum. Okay, dalam marad allazi yubihu tayammum ni ada dobit dia. Ada dia punya kayu ukur dia, sehingga kita boleh untuk menggantikan turab itu anil ma. Okey. Jadi dobit dia ada 4. Okey, di sini musannif meletakkan nombor lah supaya kita senang nampak untuk senang pelajar untuk melihat. Dan okey, yang pertama al-khauf min halakin nafs. Okay. Al-marad allazi yubihu tayammum, mestilah yang pertama al-khauf min halakin nafs. Okay. Dia takut halakin nafs, dia akan mati dan sebagainya lah kalau menggunakan air. Okay, seperti kisah sahabat tu kan, yang kepalanya berdarah, kemudian dia bermimpi, kemudian dia mendengar orang menyuruh beliau mandi, dan kemudian mati. Okey, kemudian Nabi kata apa? Qatalahumullah. Jadi cerita dekat sini mestilah khauf min halakin nafs. Dia takut dengan menggunakan air itu diri dia akan binasa. Okey, dia akan binasa. Sama ada zon ataupun ikhbar at-tabib. Sama ada dengan zon ataupun ikhbar at-tabib. Okey, ini adalah dobit yang pertama. Dobit allazi yubihu tayammum, yang pertama mestilah khauf an nafs, an halakin nafs. Okey, doktor kata awak tidak boleh kena air. Kalau kena air, kemungkinan besar awak akan mati. Okey, contohlah, okey, ada darah ataupun dan sebagainya lah yang menyebabkan menghalang dirinya daripada menggunakan air. Kita ada dobit yang pertama, halakin nafs. Yang kedua, al-khauf min faqdi manfa'atil adwi min a'dha'ihi zahirah. Takut hilangnya manfaat anggota. Okey, manfaat anggota. Maksud manfaat anggota ini, contohnya dia ada mata. Okey. Kalau dia, doktor kata tak boleh guna air. Kalau kena air, mata tetap ada. Okey, ada hitam, ada putih, mata ada, tapi tak dapat melihat. Okey, itu adalah faqdu manfa'atil udwin. Okey, hilangnya manfaat mata. Ada biji mata tapi tidak boleh melihat. Okey, ini adalah dobit yang kedua. Jadi dobit yang kedua mestilah khauf min faqdi manfa'atil udwi min a'dha'i zahirah. Okey, anggota-anggota yang zahirah, yang nampak muka, tangan, kaki dan sebagainya. Dan dobit yang ketiga, al-khauf min hudus syai'in fahish. Okey, ada berlaku kita panggil kecacatan lah pada anggota zahir. Contohnya kulit, tangan ataupun muka lah yang paling senang kita nampak. Kalau dia guna air, muka dia mungkin akan ada syai'in, satu kecacatan yang teruk. Tiba-tiba muka dia akan tompok hitam dan sebagainya kalau gunakan air. Ini adalah penyebab juga yang membolehkan dia syarak memberi rahmat kepada orang seperti ini, supaya boleh dia menggantikan atau bertayamum, menggantikan wudu dan juga mandi dengan air. Okey, jadi yang ketiga adalah khauf min hudus syai'in fahish. Ini pun sama pada anggota-anggota yang zahir, muka, tangan dan juga kaki lah, anggota-anggota yang zahir. Kemudian yang keempat, al-khauf min tulil marad wa ta'akhkhara syifa. Okey, min tulil marad. Boleh jadi dia guna air, penyakitnya itu tidak bertambah. Maksudnya penyakitnya itu tahap tu je, cuma dia boleh melambatkan penyembuhan. Ini pun boleh menjadi sebab untuk dia beralih kepada tayamum. Okey, rahmatan bihi aidan. Jadi ini adalah dobit yang keempat. Jadi sekiranya salah satu daripada 4 dobit ni ada, maka inilah dobit marid allazi yubihu tayammum. Jadi yang pertama halakun nafs, yang kedua faqdi manfaatil udwin, yang ketiga hudus syainun fahish, dan kemudian yang keempat ta'akhkhara syifa ataupun tulil marad. Okey, bertambahnya tempoh kesakitan dia ataupun penyakitnya itu daripada kecil jadi membesar, mengembang dan sebagainya. Okey, jadi sekiranya ada 4 perkara ini adalah 4 dobit allazi yubihu at-tayammum. Jadi orang itu boleh berpindah terus kepada tayamum. Dan kemudian antara 4 ini
antara empat ni dia beritahu boleh jadi tayamum itu wajib ke atas dia sekiranya dobit yang pertama itu ada. Dobit yang pertama itu halakun nafs, khauf an halakin nafs, takut dirinya itu halak, kebinasaan ataupun kematian, akan terjadinya kematian ataupun kebinasaan diri dia. Jadi sekiranya dia dobit pertama atau perkara yang pertama ini terjadi ataupun akan terjadi, dhannya akan terjadi, maka ketika ini tayamum menjadi wajib. Okey, ketika itu tayamum menjadi wajib. Okey, tayamum menjadi wajib. Itu dari segi hukumnya lah. Okey, jadi dalam 4 dobit ini boleh jadi tayamum ini menjadi wajib. Itu adalah surah yang pertama. Dan kemudian yang ketiga, selain daripada yang pertama itu, tayamum menjadi mubah. Okey, menjadi mubah. Tetapi sekiranya memang hasala yakin, okey, hasala yakin, hilangnya, berlakunya kehilangan anggota dan sebagainya, sekiranya yakin, maka penggunaan air terus menjadi haram. Okey, terus menjadi haram. Sekiranya dia yakin lah, sekiranya dia yakin air ini tu mendatangkan mudarat terhadap diri dia, maka tayamum menjadi wajib dan menggunakan air menjadi haram. Kerana dalam maqasid hayah an-nafs yang pertama. Taib. Okey, jadi kemudian okey, tadi kemudian adakah solat bisababi marad ini, disebabkan sakit ini, perlu i'adah ataupun tak perlu i'adah? Tadi dalam sebab yang pertama tadi faqdul hissi tadi, kita tahu bahawa solatnya itu masalah i'adah ataupun qada ataupun tak i'adah ataupun tak qada bergantung kepada tempat. Sama ada tempat itu yaghlibu wujudul ma ataupun yaghlibu faqdul ma. Tapi dalam masalah sakit ini, faqdu syar'i ini, adakah solat itu yuskitul qada, adakah solat itu tak perlu i'adah ataupun perlu i'adah? Maka dia kata di sini, wa in kana as-sabab syar'iyyan kal marad wa nahwihi bidawabitil marah tayammama wa shalla wa la i'ada alaihi mutlaqan. Okey, bagi orang yang ada orang yang menggunakan tayamum disebabkan sakit-sakit yang berdasarkan thabit-thabit yang tadilah, alladhi yubiu tayammum, maka solatnya itu tidak perlu i'adah. Solatnya tamdi ala sihah wa yaskutul qada. Wa yaskutul qada. Baik. Kemudian masuk kepada masalah seterusnya, iaitu masalah tentang jirahah ataupun dipanggil masalah jabirah. Di dalam fiqh ada beberapa masalah yang istilahiyah. Okay, dalam tayamum ni ada namanya masalah jabirah. Okay, namanya masalah jabirah. Jadi jabirah ini, jabirah ini adalah masalah sekiranya anggota badan dia tidak boleh terkena air dan kemudian adanya satir yang menutup kulit anggota dia. Kita dalam menjabirah. Okay, jabirah maksudnya adalah satir, mutlaqus satir. Sama ada satir itu dengan kain dan sebagainya. Al-muhim, ada satir atau handiplas dan sebagainya. Ada satir yang menutup anggota badan dia daripada terkena air untuk sampai ke kulit. Tapi itu adalah masalah jabirah. Baik, kita masuk dulu masalah jirah ini. Wa idza kana fi badanihi jirahatun yadurru bihal ma. Sekiranya di badannya untuk orang yang ingin mandi wajib, orang yang junub, maka dia wajib atasnya dalam mandi wajib. Sekiranya di sebahagian badan dia ada jirahah ataupun di anggota wudu bagi orang yang berhadas kecil lah, muhdis, hadasil asghar, ada jirahah yadurru bihal ma. Jadi bagaimana untuk dia berwudu ataupun bertayamum. Okey, ni kita masuk kepada ahkam kaifiyah ataupun tatbiq, macam mana nak wudu dan macam mana nak tayamum sekiranya di anggota badan kita ada jirahah, ada jabirah. Okey, ada luka yang tidak boleh kena air, dan kemudian ataupun ada jabirah. Okey, ada jabirah, ada pelekat ataupun satir yang menutup kulit badan kita daripada terkena air. Jadi cara dia yang pertama, sekiranya di badan kita ada jirahah, okey, yadurru bihal ma ghasala sahih. Okey, kita ambil contoh wudu. Okey, ambil contoh wudu. Jadi ada orang dia berfikir, contoh dia ada kemalangan sebagainya, tiba-tiba tangan dia kena simen.
accident lah, simen. Okey, nasamahullah, simen. Kemudian setengah orang berfikir, oh dia punya tangan tak boleh kena air, khalas tayamum, gantikan semua. Maksud gantikan semua maksudnya gantikan keseluruh anggota lain yang padahal mukanya masih boleh disapu dengan air, tangan kanannya masih elok, yang hanya tangan kirinya saja yang bersimen. Jadi dia gantikan tayamum tu untuk semua anggota wuduknya. Okey, ini adalah salah kita ataupun yang tidak betul lah. Jadi di sini diajarkan atau diberitahu macam mana nak berwuduk sekiranya sebahagian anggota dia sahaja ditutupi dengan jabirah ataupun ditutupi dengan satir. Okay, kita ambil contoh yang pertama, contoh yang mudah lah. Okay, tangan dia, salah satu daripada tangan dia, kanan ataupun kiri, tangan kiri dia ni kena satir, ada jabirah, iaitu ada bersimen contohnya. Okay, bersimen contohnya, sebahagian lah, kita ambil sebahagian lah. Okay, sebahagiannya ditutup dengan bandage disebabkan ada sakit dan sebagainya. Okey. Jadi bagaimana dia nak wuduk? Okey, di tangan di tangan. Jadi dia kata ghasalas sahih. Jadi yang pertama sekali adalah wuduk yang secara biasa, ghasalas sahih, basuh yang sahih, yang tidak ada sakit, yang tidak ada alil, yang tidak ada jiraha. Jadi ketika contoh tadi tangan kan. Jadi dia wuduk macam biasa. Okey, niat wuduk, sapu muka, sebab muka tidak ada jiraha, tidak ada satir dan sebagainya. Okey, bila dah basuh muka, kemudian masuk waktu untuk basuh tangan. Okey, untuk basuh tangan. Jadi salah satu tangan dia ada jabirah. Okey, ada satir. Jadi apa nak buat? Watayammama 'anil jari fil wajhi wal yadain. Jadi jarih ataupun jiraha ataupun satir yang menutupi sebahagian tangan dia ini, maka dia gantikan dengan tayamum. Okey, dia gantikan tayamum. Tayamum itu tayamumlah muka dengan tangan. Okey, dia gantikan tayamum muka dengan tangan. Walaupun jirahanya itu, walaupun satirnya itu pada anggota selain anggota tayamum. Contohnya ada jirah kat kaki dia. Dia kaki dia. Jadi bila tiba nanti waktu untuk basuh kaki, maka dia tayamum muka dengan tangan. Okey, bukan tayamum kaki, tayamum muka dengan tangan. Jadi tayamum ini tempatnya dua saja, muka dengan tangan. Kita ada tayamum kat tempat lain walaupun lukanya itu di tempat yang lain. Okey. Jadi kita kembali pada surah kita tadi. Jadi bila dah basuh muka macam biasa, bila sampai waktu basuh tangan, dia kata wa yakunu tayammumu waqta ghuslil alil, anggota yang sakit. Jadi bila dah basuh muka, sampailah waktu untuk basuh tangan. Jadi tangan ni ada jiraha. Jadi dia boleh basuh tangan kanan dulu pakai air macam biasa. Kemudian bila sampai tangan kiri, dia boleh tayamum. Okey, ambil tanah, tayamum muka, tayamum tangan kanan, tangan kiri. Kemudian dia basuh yang sahih. Basuh yang sahih tu yang tidak berbalut ataupun yang tidak kena luka. Okey, yang baki yang tidak terkena luka basuh dengan air. Tangan kirinya lah. Kemudian rambut macam biasa, kaki macam biasa. Ini contoh sekiranya jaraha ataupun jirahanya itu di sebahagian tangan dia. Di sebahagian tangan dia, dia perlukan satu tayamum untuk muka dan juga tayamum muka dengan tangan lah untuk menggantikan ini, menggantikan ruang ataupun tempat yang tidak boleh terkena wuduk, tidak boleh terkena air. Sekiranya dia ada dua jiraha, dia ada dua luka, satu di muka, satu di tangan kiri tadi. Contoh di mukanya ini ada sebahagian luka, dia tampal, okey, dengan handy plus ke, tampal dengan bandage atau sebagainya, kita tampal. Ada luka yang tidak boleh terkena air. Jadi apa perlu nak buat? Memula sama macam yang tadi, berwuduk macam biasa, wuduk basuh yang sahih saja, yang tidak ada sakit. Okey, basuh yang sahih sebahagian, okey. Ni tinggalkanlah sebab tu kena air. Okey, basuh sebahagian. Yang baki ni basuh dengan air macam biasa, ataupun boleh tayamum dulu. Okey, jadi tayamum dengan air itu afdalnya dahulukan tayamum pada waktu itu. Contohnya sekarang waktu muka kan, dia tayamum dulu. Tayamum muka dengan tangan, kemudian barulah dia basuh muka yang sahih. Okey, basuh muka yang sahih. Kenapa tayamum dulu? Dia boleh tayamum dulu, boleh air dulu. Tapi afdalnya tayamum dulu supaya nanti basuhan air yang kedua itu boleh menghilangkan kesan-kesan tanah, turab. Jadi ketikanya jadi macam tadi lukanya di muka kan. Okey, jadi dah basuh sahih, kemudian tayamum ataupun tayamum dulu, kemudian basuh yang sahih. Kemudian bila masuk waktu tangan, tayamum sekali lagi. Sebabnya apa? Sebabnya anggota
wuduk dia yang ada jirahah ada dua tempat, satu muka dengan tangan. Jadi dia perlu 2 kali tayamum untuk menggantikan muka dan untuk menggantikan tangan. Dan tayamum di tempatnya sama, cara yang sama, muka dan tangan. Sekiranya ada jirahah satu lagi di kepala, okey, sebahagian kepala, okey, ada jirahah di muka, ada jirahah di tangan, ada jirahah di sebahagian kepala. Berapa kali tayamum? 2 kali tayamum juga. Kenapa 2? Kerana kepala ini yang wajibnya sebahagian kepala, bukan keseluruhan kepala. Jadi kalau sebahagian dia jirahah di sini, ada bahagian di sebelah kiri yang boleh sapu dengan air. Tapi kalau jirahah itu satu kepala, memang tak ada ruang untuk dia basuh kepala, satu kepala ni jirahah, balut semua, maka barulah perlu 3 tayamum. Satu untuk muka, satu untuk tangan, satu untuk rambut, kepala lah. Dan sekiranya ada kaki, 4 kali tayamum. Tapi sekiranya keseluruhan anggota wuduk dia ada jirahah, okeylah, sama Allah ada kebakaran contohnya, muka ni keseluruhannya tak boleh kena air, rambut pun, kepala pun, satu keseluruhan kepala tak boleh kena air, tangan pun semua, di mana paras yang wajib basuh wuduk semuanya terbakar ataupun terkena kesan kebakaran, tak boleh kena air, kaki pun sama. Jadi ketika ini jirahahnya itu takmim keseluruhan anggota wuduk, maka dia perlu tayamum sekali sahaja. Tayamum sekali sahaja untuk menggantikan keseluruhan yang tidak boleh terkena air. Okey, mafhum insya-Allah. Baik. Kemudian wajibu mashul jabirah bil ma idza lam yumkin ikhrajuha. Jadi jabirah ini pertama sekali sekiranya ada satir yang melekat di badan dia, kita perlu tanya, adakah satir itu boleh dibuka ataupun tidak boleh dibuka. Sekiranya handi plus biasa luka, ketika luka dia tutup supaya tidak darah mengalir. Tapi ketika nak berwuduk dia boleh buka, maka wajib dia buka. Kita tidak boleh buat kaedah tadi basuh yang sahih kemudian tayamum, sebab dia boleh buka. Sekiranya boleh naz'ul jabirah, maka wajib dia buka jabirah itu. Okey, wajib buka jabirah itu. Tapi memang jabirah tidak boleh buka, tidak ada masalah. Okey, tidak ada masalah. Kita wuduk seperti yang tadi kita contohkan. Okey, basuh yang sahih, kemudian tayamum, dan kemudian perlu juga ketika dah basuh tu, basuh sahih tu, lalukan air. Okey, yajibul mashul jabirah bil ma. Okey, lalukan jabirah tu dengan air. Lalukan jabirah tu dengan air. Jadi perlu ada 3 perkara. Ghuslan, mashan dan juga tayammuman. Okey, ada 3 perkara dalam masalah jabirah. Jadi memula basuh yang sahih, kemudian ghuslus sahih, basuh anggota yang sahih, kemudian yang kedua mashu bil ma ala satir ataupun ala jabirah, kemudian yang ketiga tayammum, menggantikan anggota alil, udhun alil, iaitu tayammum di muka dan juga tangan untuk udhun alil tadi, ala udhun alil, an udhun alil. Taib. Dan itu adalah masalah kaifiyat untuk jabirah. Okey, kemudian ada satu faedah, tu masalah. Okey, itu masalah. Sekiranya dia berwuduk dengan dia ada jabirah dan dia berwuduk dengan berwuduk dan juga tayamum. Okey, tayamum tadi menggantikan contoh jabirah tadi kan. Tadi contoh yang kita beritahu jabirah kat tangan ni. Jadi sekiranya kita tahu dalam hukum tayamum, satu tayamum untuk satu fardu saja dan boleh melakukan apa-apa sunat. Okey, masalahnya di sini, sekiranya dia berwuduk seperti yang wuduk jabirah, ada jabirah sedikit di tangan ini, yang kemudian dia tayamum, adakah lepas dia dah melakukan satu fardu, untuk dia melakukan fardu yang lain, adakah dia perlu ulang wuduk dan juga tayamum semula, proses yang pertama tu semula, ataupun dia hanya perlu tayamum sahaja? Okey, soal mafhum insya-Allah. Jadi masalah tadi wuduk, yang cara wuduk dengan tayamum tadi, masalah jabirah tadi kan, dia berwuduk juga tayamum, adakah dia perlu ulang tayamum ataupun wuduk semula selepas melakukan satu fardu untuk melakukan fardu yang lain, ataupun tidak perlu? Okey, di sini ada jawapan. Idza tayammama 'anil jurhi thumma akmala al-wudu wa shalla fardha thumma arada an yusalliya fardan akhar, hal yu'idu tayammum wahdahu amudu? Adakah dia perlu ulang tayamum sahaja ataupun keseluruhannya dengan wuduk-wuduk sekali? Qala al-fuqaha in kana hadha ash-shakhsu qad ahdatha ba'da an shalla fardha
wajaba alaihi an yu'idal wudu' wa tayammuma ma'an. Jadi kita tanya syakhsun itu, adakah ketika dia nak melakukan fardu yang kedua, adakah dia telah berhadas ataupun tidak? Dia kata dia berhadas. Maksudnya dia telah buat perkara-perkara yang batalkan wudu lah, sama ada keluar sesuatu daripada kubur ataupun dubur, kentut dan sebagainya. Maka dia perlu berwuduk sekali lagi dan melakukan proses tayamum sekali lagi lah. Okey, seperti asal. Tetapi sekiranya dia tidak berhadas, amma idzan lam yuhdis fa innahu yu'idu tayammum faqat. Tapi sekiranya dia tidak berhadas, maka dia perlu ulang tayamum sahaja. Okey, dia perlu ulang tayamum sahaja. Jadi dalam masalah perlu ulang tayamum ataupun wuduk sahaja, kita tengok sama ada dia sudah berhadas ataupun tidak ketika dia ingin melakukan fardu lain. Sebab kita tahu tayamum untuk satu fardu. Tapi kalau dia nak buat fardu yang lain, kita tanya dia berhadas ataupun tidak berhadas. Sekiranya dia berhadas, maka dia perlu ulang daripada awal kesemuanya, wuduk juga tayamum. Tapi sekiranya dia tidak berhadas, maka dia perlu ulang tayamum sahaja. Okey. Baik, kemudian masalah terakhir adalah masalah tentang semayang dengan jabirah ini perlu i'adah atau tak perlu i'adah. Okey, dalam masalah tayamum ni kita perlu peka dengan perkara i'adah ataupun tak i'adah. Okay, tadi dalam sebab faqdu hissi ni kita telah tahu beberapa hukum sama ada i'adah ataupun tidak i'adah. Tapi dalam masalah jabirah ini, adakah dia perlu i'adah ataupun tidak perlu i'adah? Okey, adakah dia perlu i'adah ataupun tak perlu i'adah? Jadi pertama sekali, sekiranya jabirah itu di anggota tayamum dia, okey, jabirah itu di muka ataupun di tangan, okey, dia wajib i'adah solat dia mutlaqan. Okey, mafish kalam akhir. Okey, sekiranya ada jabirah di tangan, jabirah di tangan, jabirah di muka, maka semayang dia dengan tayamum dengan wuduk tu tadi, semayangnya itu perlu diulang semula. Okey, perlu diulang semula ketika dia sudah sihat lah, ketika dia boleh wuduk dengan sempurna, keseluruhan anggotanya boleh kena air. Maka sekiranya jabirah itu, okay, yang pertama, sekiranya jabirah itu di muka ataupun di tangan ataupun dalam anggota tayamum, maka dia wajib i'adah, wajib qada solat dia. Okey, itu masalah pertama tentang i'adah. Kemudian yang kedua, sekiranya jabirah itu di selain anggota tayamum. Okey, yang pertama tadi jabirahnya itu di anggota tayamum. Okey, wajib qada mutlaqan, wajib i'adah. Tetapi sekiranya jabirah itu di selain anggota tayamum. Okey, selain anggota tayamum, contohnya di kaki. Okey, selain anggota tayamum dalam bab wuduk lah. Okey, kalau dalam bab mandi, keseluruhan muka, keseluruhan badan kita adalah dikira satu anggota. Sekiranya dalam wuduk itu jabirah di kaki. Okey, jabirahnya di kaki. Okey, kita akan tengok adakah jabirah ataupun satir itu menutupi sebahagian soheh, ada anggota soheh yang ditutup juga, ataupun dia hanya menutupi anggota yang sakit sahaja. Sekiranya dia menutupi anggota, contoh ni kaki lah kan, contoh kaki, sakitnya itu di sini. Okey, dan kemudian satirnya itu pun tahap tu juga, di situ juga, tidak lam ta'khudh minas sahih syai'an, maka surah yang ini tidak perlu i'adah. Okey, tidak perlu qada solatnya. Okey, tidak perlu qada solatnya, dan kerana dia bukan di anggota tayamum. Kerana kalau di anggota tayamum wajib qada mutlaqan. Okey, itu yang kedua. Yang kedua, tidak perlu qada sekiranya dia di selain anggota tayamum dan kemudian lam ta'khudh minas sahih syai'an. Okey, sakitnya itu contohnya kecil tu, alilnya ataupun maraknya itu kecil tu, maka satirnya pun takat tu juga. Okey, tidak ambil daripada sahih syai'an. Kemudian yang ketiga, sekiranya dia ambil daripada sahih. Okey, maraknya sikit ni je, tapi dia ambil sahih, dia ambil sikit sahih. Okey, bila dia ambil sahih tu, kita tanya, kenapa dia ambil atas tu? Adakah untuk istimsak, untuk dia istimsak lah, untuk pegang penyakit ataupun anggota dia, contohnya kakinya itu di bahagian bawah tapak kaki, tapi doktor membalut keseluruhan kakinya, maksudnya di atas ni tidak ada sakit, tapi doktor gunakan untuk istimsak. Okey, untuk istimsak. Kalau dia ambil sahih untuk istimsak, okey, kadar istimsak, okey, kadar istimsak, dan kemudian lebih daripada kadar istimsak. Okey, kadar istimsak contohnya
sikit je tapi dia ambil lebih, zaidan ala qadri istimsak, maka ini pun wajib i'adah. Okey, wajib i'adah. Dan kemudian sekiranya tidak lebih daripada kadar istimsak, okey, dia ambil ngam-ngam kadar istimsak, maka kita akan tengok sama ada dia letak satir itu dalam keadaan tuhur ataupun dalam keadaan ghairu tuhur. Okey, jadi secara kesimpulannya di sini ada 2 surah perlu qada dan 3 surah tak perlu qada. Okey, anda terangkan sekali lagi secara ringkas. Jadi pertama sekali jabirah itu dalam masalah i'adah solat ataupun tak i'adah solat. Jadi jabirah itu, jadi pertama sekali, adakah dia di anggota tayamum? Sekiranya dia anggota tayamum, maka wajib qada mutlaqan. Okey, yang kedua, sekiranya pada selain anggota tayamum. Okey, pada selain anggota tayamum, kita perlu tengok adakah dia ambil daripada sahih ataupun tak ambil daripada sahih. Sekiranya dia tidak ambil daripada sahih, maka dia juga tak perlu i'adah. Dia tidak perlu i'adah. Kemudian yang akhdhu minas sahih ini, adakah dia ambil lebih daripada istimsak ataupun dia ambil ngam-ngam untuk kadar istimsak? Sekiranya dia ambil zaidan ala qadri istimsak, maka dia wajib i'adah. Wajib i'adah. Dan kemudian surah yang terakhir, sekiranya dia selain anggota tayamum, kemudian dia akhdhu minas sahih, dan kemudian akhdhu minas sahih lam tazid ala qadri istimsak, okey, tidak lebih daripada kadar istimsak, maka kita akan tengok pecahkan kepada dua, sama ada dia wad'uha ala tuhrin ataupun wad'uha ala ghairi tuhrin. Sekiranya wad'uha ala tuhrin ada i'adah, tapi sekiranya wad'uha ala ghairi tuhrin i'adah. Jadi sahabat boleh buka, ada dituliskan beberapa abiyat di sini untuk kita mudah faham. Okey, wala tu'id wasatru kadru illati au kadru istimsaki fi taharati wa in yazid an qadriha fa'aidi wa mutlaqan wa huwa biwajhin aw yadi. Jadi sahabat boleh buka nanti di mungkin di takrirat untuk mudah. Abjad ni senang faham, dan kemudian dituliskan di situ 2 surah yang boleh, 2 surah yang i'adah, dan juga 3 surah yang tidak wajib i'adah. Okay, dalam bab i'adah solat ataupun tidak i'adah solat. Baik. Kemudian yang terakhir, okey, di sini pun ada di syarat ni pun ada. Okey, wala tu'id wasatru qadral illati aw qadal istimsaki fi taharati wa in yazid an qadriha fa'aidi wa mutlaqan wa huwa biwajin aw yadi. Wala tu'id, okey, i'adah, la tu'id, tidak perlu i'adah. Wasatru qadrul illah, satru ataupun jabirah satir itu kadar illah saja. Sekiranya satir itu kadar illah saja, tak perlu i'adah. Au kadar istimsak, okey, dia satru tu kadar istimsak. Okey, akhadha minas sahih, tapi kadar istimsak fi taharati. Okey, dia ambil tidak lebih daripada kadar istimsak, tapi dan kemudian letak dalam taharah, letak dalam keadaan tuhur, maka tak perlu i'adah juga. Jadi mafhum mukhalafahnya, sekiranya dia letak dalam keadaan ghairu taharah, maka dia perlu i'adah. Wa in yazid an qadriha fa'aidi, sekiranya dia lebih daripada kadar istimsak, fa'aidi, kena ulang solatnya. Wa mutlaqan wa huwa biwajin aw yadi. Wa mutlaqan, maka wajib perlu i'adah mutlaqan wa huwa biwajin aw yadi, pada anggota tayamum. Jadi bait yang kedua ni 2 surah, ada 2 surah tentang wajib i'adah, dan bait yang pertama ada 3 surah tentang tak perlu i'adah solat. Dan kemudian ada yang terakhir sebelum kita tutup muzakharah kita, ada ikhtiar daripada Imam Nawawi, yang mungkin ini adalah takhfif untuk sebahagian qadiyah ataupun sebahagian masalah untuk orang awam, di mana Imam Nawawi, ikhtiar Imam Nawawi, dia tidak fatwanya ataupun ikhtiar Imam Nawawi, dia mengatakan bahawa tidak perlu qada, tidak perlu qada untuk sahibul jabirah. Jadi orang-orang yang sakit, yang tangannya disimin atau kakinya disimin, sekiranya dia ada jabirah di anggota wuduk dia, maka dia tidak perlu i'adah solatnya secara mutlaqan. Kita tidak perlu i'adah solatnya. Maksudnya solatnya dalam keadaan jabirah itu yasqutul qada. Jadi mungkin kita boleh gunakan ikhtiar Imam Nawawi ni untuk sebahagian keadaan orang awam ataupun yang mereka yang mengalami satirnya itu terlalu lama, panjang, sebulan, 2 bulan ataupun 3 bulan. Dia tempoh yang lama lah. Dia tempoh yang lama. Jadi telah wuduk dengan sempurna, telah buat cara wuduk ataupun cara kaifiat wuduk tayamum itu, dan kemudian kita beritahu boleh kita gunakan ikhtiar Imam Nawawi ni untuk takhfif pada dia. Tapi sekiranya dia hanya sehari ataupun 2 hari, jadi ahsannya
kita qada solat sekiranya tayamum ataupun jabinah itu dibuka dengan tangan, dan juga masalah ni tadilah ada dua surah yang ada tadi. Sekiranya dia keadaan seperti itu, ihtiyatan kita i'adah lah solat kita, ataupun kita qada lah solat kita supaya kita punya ibadahnya kita lebih sempurnalah, lebih sempurna, ihtiyatan. Jadi alhamdulillah sampai hukum yang ahkam yang berkaitan, ahkam yang pertama dalam kitab ni yang berkaitan dengan tayamum tentang ta'rif dan juga sebab. Dan insya-Allah pada minggu seterusnya kita akan masuk pada furud tayamum ataupun rukun-rukun tayamum ataupun fardu-fardu tayamum. Insya-Allah kita jumpa pada minggu hadapan pada hari Isnin insya-Allah. Jazakumullahu khair. Kemudian selepas habis tayamum kita akan masuk tentang haid dan nifas, kemudian masuk dalam bab solat. Baik, ana rasa sampai sini saja kita punya muzakarah. Wa jazakumullahu taala khair ala husni istima'ikum. Wa sekiranya ada kesilapan ataupun sabuk lisan ataupun su'il faham al-khata', fala ba'sa an nabihni hatta astafid minkum tastafidu minni insyaallah. Jazakumullahu khair. Astaudiukumullah.